Syarikat-syarikat borong yang mahu menjalani inovasi dan mencipta nama di pasaran antarabangsa kini boleh mendapatkan lebih banyak sokongan daripada pemerintah. Demikian menurut Menteri Perdagangan dan Perusahaan Gan Kim Yong. Ini menerusi satu peta hala tuju baru bagi sektor itu yang diharap memperkukuh lagi kedudukan Singapura selaku hub perdagangan. Ini juga mungkin kritikal kepada pendekatan negara ini sedang ekonomi-ekonomi lain bersiap menghadapi kemelesetan. Peta transformasi perusahaan bagi sektor borong dilancarkan pada 2017. Hasilnya 2 tahun kemudian, lebih daripada 8,000 syarikat perdagangan borong mula mendakapi huraian-huraian digital. Semasa melawat sebuah syarikat dalam sektor ini hari ini, beliau berkata strategi keseluruhan sektor itu kini perlu berubah. Recent developments around the world have caused global supply chain disruptions and acutely driven up costs. Second, the push towards digitalization has accelerated globally, which means we will need to deepen our adoption of digital solutions to stay ahead of our competition. Peta hala tuju itu disegarkan semula sedang sektor borong terus berkembang dan berangkumi 18% daripada GDP Singapura pada 2021. Ini naik berbanding kadar 15% pada 2015. Maka itu pemerintah kini mahu mengembangkan lagi rangkaian perdagangan Singapura dan membantu syarikat-syarikat menerapkan inovasi dan menebarkan sayap ke luar negara menerusi pemadanan perniagaan dan bantuan keuangan. Jualan runcit di Singapura mencatat pertumbuhan lebih perlahan pada November yang meningkat 6.2% tahun ke tahun berbanding lebih 10% yang dicatatkan pada Oktober. Sektor makanan dan minuman alkohol mencatat lonjakan jualan tertinggi sebanyak 57%. Jualan pakaian dan kasut turut berkembang 34%. Namun, jualan dalam industri kenderaan bermotor merosot lebih 12%. Peruncit seperti pasar-pasar raya juga melaporkan jualan yang berkurangan pada November. Hasil jualan khidmat F&B pula meningkat 24.7% berbanding kadar yang rendah ekoran sekatan untuk makan di luar semasa pandemik. Jualan khidmat catering turut melonjak hampir 140%. Singapura akan menyimak cara pembelajaran sepanjang hayat dibiayai demi menyokong pekerja pertengahan kerjaya dengan lebih baik agar kekal relevan dan berdaya saing. Menteri Pendidikan Chan Chun Sing berkata, ia adalah antara perubahan minda yang diperlukan untuk membolehkan rakyat cemerlang dalam dunia yang tidak menentu dan mencabar. Encik Chan berkata demikian dalam ucapannya di persidangan Institut Pengajian Dasar. We must change and broaden the definition of meritocracy to embrace diverse strengths and skills and improve the porosity of pathways to success throughout life. We must change and go beyond the transmission of knowledge to the discovery of new knowledge by all and to create new ideas and products to improve the lives for more. Harga COE bagi bidaan pertama tahun 2023 jatuh bagi kesemua kategori. Premium kategori A bagi kereta kecil menyaksikan kemerosotan paling besar iaitu lebih $8,000. Premium kategori A ditutup $80,000 berbanding sekitar $88,000 dalam bidaan sebelum ini. Harga COE bagi kategori B pula jatuh lebih $6,000 kepada sekitar $102,000 berbanding kira-kira $108,000 pada bulan lalu. Premium COE motosikal iaitu kategori D pula ditutup pada hampir $10,900 iaitu kemerosotan $800 berbanding sekitar $11,700 yang dicatatkan dalam bidaan bulan Disember. Secara keseluruhannya sekitar 2,300 bidaan diterima bagi kuota COE sebanyak 1,533. Usaha membantu para peniaga estet perumahan mendakap pendigitalan sejak beberapa tahun lalu telah mula membuahkan hasil. Hampir 90% peniaga telah pun menerapkan sekurang-kurangnya satu kaedah digital, contohnya e-bayaran. Namun masih wujud pelbagai cabaran untuk golongan ini mendakap usaha pendigitalan seterusnya. Terletak di satu sudut Braddell Road,
Fatisna Butchery menawarkan potongan khas daging serta pelbagai jenis keju, baik di kedai mahupun dalam talian. Ia juga memanfaatkan sistem bayaran elektronik atau EPOS yang memudahkannya pengurusan inventori dan urus niaga harian serta program pelanggan yang setia iaitu menawarkan ribat 3%. Hasilnya, kadar penjualan meningkat 10%. Seterusnya, KAF ingin menyepadukan kesemua sistem digital yang diterapnya agar maklumat tentang penjualan serta profil pelanggan dapat dikongsi pelbagai platform miliknya. Namun bagi sebilangan peruncit di estet-estet perumahan, usaha mendakap pendigitalan tidak mudah walaupun dengan bantuan pemerintah. Geran Huraian Daya Pengeluaran atau PSG menyediakan dana kepada para peniaga yang ingin menerapkan huraian yang telah diiktiraf. Tetapi bukan mudah untuk mendapatkan huraian yang benar-benar sesuai, terutama bagi golongan yang kurang terdedah kepada pendigitalan. Some of these solutions are actually too complicated for the heartland enterprise. They might just only need a few basic functions. Yeah, so the PSG solutions may or may not be relevant depending on their needs. Menurut Enterprise Singapore, anak kunci bagi pendigitalan adalah untuk memahami apa keperluan pelanggan mereka dan jenis huraian yang dapat meningkatkan operasi mereka. Jadi, memang tidak wujud pendekatan satu huraian untuk semua. Villa menghadap kawasan perairan, kegiatan sukan air serta gelongsong air terpancang dalam kawasan tertutup di Singapura. Itulah antara kemudahan-kemudahan unik yang boleh dinikmati para anggota Perkhidmatan Negara NS Men Home Team dan keluarga mereka di Kelab Home Team NS terbaru di Bedok Reservoir. Projek bernilai $85 juta itu dijangka menerima lebih 90,000 pengunjung setiap bulan. Sepanjang 114 meter, inilah gelongsor air terpanjang dalam kawasan tertutup di Singapura yang merupakan antara tarikan Kelab Home Team NS terbaru ini. Ini di samping permainan-permainan lain dalam Taman Kembara Air setinggi 3 tingkat di Bedok Reservoir. Para peminat aktiviti air juga boleh melakukan kegiatan bot naga dan berkayak di takungan air ini. Bagi yang menggemari kegiatan lasak pula, mereka boleh mengunjungi arena pengalaman aktif digital yang pertama seumpamanya di Singapura, iaitu Action Motion. Para pengunjung antaranya boleh memanjat tembok atau berlompat-lompatan atas trampolin yang kedua-duanya bercirikan realiti tambahan atau AR. Semasa merasmikan pembukaannya malam semalam, Menteri Ehwal Dalam Negeri K. Shanmugam berkata, Kelab Home Team NS mesti dibina dengan reka bentuk dan kemudahan terbaik bagi mewujudkan rasa bangga dalam kalangan para anggotanya. This clubhouse is for our national servicemen whose service to the nation has been invaluable. It's a place where our home team NS-men can feel proud to be part of our home team. It's for your families to thank them for the support they give you, to your sons, to your brothers, to the husbands throughout their national service. Kelab Home Team NS ini merupakan yang kedua selepas Katib. Di bawah pelan induk Kelab Home Team NS, sebuah lagi projek serupa akan dibangunkan di kawasan tengah. Dan kemudahan-kemudahan ini diterima baik para anggota Perkhidmatan Negara Home Team. In this latest survey conducted in November 2022, 85% of the respondents were highly satisfied with the Home Team NS, whatever we're offering. And this is very good compared to 2018, which was 68%. Kelab Home Team NS Bedok Reservoir seluas 14,500 meter persegi ini juga menerapkan ciri-ciri mesra alam. Ia dilengkapi dengan sistem lampu bijak yang boleh menjimatkan penggunaan tenaga elektrik sebanyak 30% setiap bulan. Orang ramai beratur panjang di bank-bank seratan negara bagi mendapatkan wang kertas baru bagi Tahun Baru Cina yang mula diedarkan hari ini. Sesetengah cawangan menyaksikan masa menunggu sehingga 2 jam dengan bank-bank tempatan menjangkakan orang ramai akan terus beratur panjang beberapa hari ini. Tahun ini orang ramai diberi pilihan sama ada mahu mendapatkan wang kertas baru ataupun wang kertas yang wajar keadaannya bagi mereka yang mahu bersikap lebih mesra alam. Pilihan kedua itu adalah wang kertas yang dianggap bersih dan sesuai untuk diberikan sebagai hadiah.
Usaha Taekwon terkemuka Singapura Sim Wong Hoo yang merupakan pengasas syarikat Creative Technology meninggal dunia pada usia 67 tahun. Syarikat itu pagi tadi mendedahkan Encik Sim yang juga merupakan pengerusi dan CEO Creative Technology meninggal dunia semalam. Creative Technology pimpinan Encik Sim merupakan antara yang terawal di dunia untuk mencipta alat pemain muzik muda alih digital. Syarikat itu yang ditubuhkan pada tahun 1981 juga terkenal di seluruh dunia dengan kad bunyi Sound Blaster yang digunakan pada komputer. Yang menjadi syarikat pertama dari Singapura yang disenarai di Bursa Nasdaq pada 1992 dan menguasai pasaran audio komputer sehingga tahun-tahun 2000. Syarikat tersebut bagaimanapun tidak memberi butiran mengenai kematian mendiang Encik Sim selain menyifatkan ini sebagai perkembangan yang mendadak dan sedih. Saudara, apakah yang sanggup dilakukan seseorang untuk terus nampak muda meski usia sudah meningkat? Di Asia, perniagaan anti penuaan sedemikian semakin popular dengan bertambahnya pilihan terapi. Adakah ia berkesan? Laporan berikut ada jawapannya. Pada 2017, Chuan Do Tan menjadi viral atas tahap fizikal dan wajah beliaunya tampan. Percayakah anda bahawa beliau sebenarnya akan masuk usia 57 tahun pada tahun ini? Dan beliau kerap ditanya, bagaimana seorang lelaki berusia hampir 60 tahun boleh kelihatan muda sebegini? As much as I don't think I look that young, I could be a person who look like a healthy version of someone of my age. Every time when people ask that question, I would shy away. Maybe because deep down inside, I know I'm already 56 and I'm aging as like everyone else. Selain genetik, rahsia awet muda Chuan Do semudah jaga kegiatan harian, pemakanan dan pemikiran positif, iaitu sesuatu yang benar dari segi saintifik. When we look at aging and the process of aging, we often look at it fairly myopically, like physical well-being, right? Because we think of it as a medical science question. But it is not. Well-being is a multi-dimensional construct. In addition to physical well-being, being physiologically able to stay mobile and all that, there are the important dimensions of psychological and mental well-being. Walaupun amalan Cik Chuan Do adalah apa yang kerap dinasihatkan, ada juga memilih untuk mengambil jalan lain. Antara mereka Encik Kong Man Chui, seorang usahawan yang kerap ke kemudahan Regenesis ini untuk membuat pemeriksaan kesihatan. Regenesis adalah sebuah pusat bagi mencapai usia panjang dengan sepasukan doktor pakar yang ditugaskan untuk membantu klien menua mengikut kehendak masing-masing. Regenesis menawarkan pelbagai khidmat termasuk merubah gaya hidup klien. Pusat seperti Regenesis juga semakin popular di Asia dan menawarkan perubatan regeneratif semula melalui terapi sel tunjang. Di Singapura, terapi sedemikian iaitu untuk memperlahankan proses penuaan dikawal ketat. Maka itu terdapat sebilangan klien yang sanggup ke negara jiran semata-mata untuk mendapatkan terapi awet muda. Bukan saja rawatan sedemikian menelan belanja sehingga $30,000, tetapi juga dalam dunia perubatan tiada kata sepakat antara para pakar jika ia benar-benar berkesan.